Okey, hari ini kita akan cuba kita cuba untuk selesaikan soalan linear programming menggunakan simplex method. Bagi soalan ini, dia bagi dua constraint iaitu x tambah 4y sama dengan kurang dan sama dengan 8. Satu lagi dia bagi x tambah y kurang dan sama dengan 12. Jika kita perhatikan kat sini, dia kata convert. Step 1 dia kena convert dulu standard form dan tambahkan select variable. Select variable ni apa? Select variable ni adalah huruf-huruf selalunya diwakili dengan S1, S2 ataupun S3 bergantung kepada berapa banyak constraint yang ada dalam soalan. Jadi macam untuk soalan ni kita akan ada dua select variable lah. Satu untuk equation yang ini, satu lagi untuk equation yang nombor 2 ni. So saya tulis dekat sini x tambah 4y tambah S1 sama dengan 8, x tambah y tambah S2 sama dengan 12. Step yang kedua, kita akan rewrite objective function from left hand side. Okay, left hand side ni maksudnya kalau kita ada persamaan P sama dengan X tambah 2Y, ini adalah objective function. Jadi left hand side adalah yang inilah left hand side. Jadi kita kena pindahkan keseluruhan X tambah Y ke sebelah kiri. Ini sebelah kiri kita. Jadi akan jadi P tolak X tolak 2Y sama dengan kosong. Langkah yang seterusnya, kita akan masukkan nilai-nilai ke dalam tableau. Ini kita panggil sebagai tableau. Okey. Apa yang perlu anda lakukan adalah tuliskan perkara-perkara di atas mengikut berapa banyak variables dan select variables yang ada dalam persamaan ini. So untuk kes ini kita ada X, Y, S1, S2 dan juga P. Sebab tu kita tulis X, Y, S1, S2, P. Dan yang ini adalah constant. Ini adalah constant. Dan ratio test ni adalah step untuk yang seterusnya. Saya siap-siapkan table untuk memudahkan kamu. Okey, jom kita pindahkan semua select variables dan nilai-nilai variables yang ada serta constant ke dalam tableau. Setelah kita perolehi nilai dalam initial table ini, apa yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mencari most negative indicator dalam bottom row. Bottom row apa? Bottom row adalah di bawah ini. Ini adalah bottom row. Untuk bottom row, kita kena cari negative indicator yang nombor dia yang paling besar. Kalau pada kes ini, dia adalah nombor paling besar dan negatif. Kita tak ikut kita tak ikut nilai huruf kita tak ikut pada satu garis lurus. Maksudnya, kalau ada nilai negatif 1, negatif 2 lah patutnya yang paling kecil. Tapi kita tak ambil kira itu. Kita ambil most negative indicator dan dia negatif. So maksudnya apa?
Kalau tengok nilai negatif 1 dan negatif 2 ini, maka negatif 2 ini adalah most negative indicator. Dan ini akan menjadi entering column. Ini adalah entering column kita. Jadi, apa yang perlu kamu lakukan seterusnya adalah kita kena cari ratio test, di mana constant akan dibahagikan dengan nilai pada entering column mengikut baris. Constant di sini adalah 8 bahagi dengan 4. Bagi row yang kedua pula, 12 bahagi dengan 1 sama dengan 12. Jadi, kita perlu select the smallest non-negative ratio. Jadi, bila kita perhatikan di sini, yang paling kecil adalah nilai nombor 2. So, baris ini nanti kita akan kekalkan dan jadikan sebagai rujukan. Seterusnya, kita perlu jadikan nilai pada row 2 dan row 3 ini sebagai negatif. Seterusnya, kita akan pastikan nilai pada row kedua dan row ketiga bagi entering column menjadi kosong atau sifar. Bila kita nak jadikan dia sifar, kita perlu wujudkan satu formula sebagaimana yang kita telah belajar di dalam Gaussian elimination. Jadi, formula untuk menjadikan ini kosong dengan merujuk kepada row 1, dia akan menjadi 4 row 2 tolak dengan row 1, yang ini akan jadi 2 row 3 tambah dengan row 1. Setelah kita mempunyai maklumat-maklumat berkenaan, kita pindahkan dulu nilai-nilai pada row 1 dan juga entering column yang telah bernilai kosong ke tableau yang seterusnya. Setelah kita memindahkan nilai-nilai pada kolom tableau yang pertama, kita perlu mengira bagi semua nilai yang kosong ni, ruang-ruang yang kosong ni perlu dipenuhi dan dengan menggunakan formula yang telah kita create sebentar tadi. Jadi bila kita dah ada formula ini, maka kita akan cari nilai dan pindahkan ke tableau yang seterusnya. Setelah pengiraan dilakukan, kita perhatikan lagi sekali di row yang paling bawah. Di sini ada nilai negatif lagi. Maka step yang tadi tu perlu diulang semula sehingga nilai semua di bawah adalah positif.